Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memberi rahmat yang banyak pada kita hari ini. Walaupun dalam musim PKP ni, tetapi saya melihat hari ini, minta maaf tuan-tuan, saya minta tuan-tuan share. Hari ni mood agak marah sikit saya tengok. Mood agak marah sikit lah bagi saya. Saya pun tak faham sebenarnya apa yang berlaku dalam negara kita hari ni. Hari demi hari. Waalaikumsalam pada memberi salam. Selamat malam semua kepada semua saya ucapkan. Hari demi hari Islam hari ni dipijak. Hari demi hari Islam dihina di negara kita sendiri hari ni. Saya pun tak faham apa yang sedang berlaku hari ni. Fenomena apa yang telah sedang berlaku. Sandiwara apa yang sedang berlaku dalam negara tercinta kita, iaitu negara Malaysia. Ya, Waalaikumsalam semua. Jadi kita lihat hari ni tuan-tuan sendiri boleh nampak bagaimana ada pihak-pihak yang cuba hari demi hari mereka cuba nak cabak orang Islam. Hari demi hari mereka cuba menghina agama Islam. Mereka seolah-olah mereka nak cuba nak test market. Saya pun tak faham sebenarnya. Dan saya pun tak faham function ataupun peranan yang dimainkan oleh Menteri Perpaduan dalam negara kita ni. Kenapa saya melihat hari ni rakyat yang bangkit, umat Islam yang bangkit, kena buat report lah, kena apa berbagai-bagai. Tapi saya tengok kenyataan menteri tak ada apa sangat pun. Sepatutnya menteri-menteri yang ada jawatan, ni saya nak beritahu, menteri-menteri yang ada jawatan, tolonglah buat kerja. Keluarkan satu statement yang tegas kepada penghina-penghina agama ni. Hampa ni nak apa sangat, kan? Sat lagi kalau kami bangkit secara melulu, hampa tangkap, hampa dakwa kami. Tapi hari ni kami masih bersabar. Bersabar pun ada tahap dia, saya nak beritahu. Agama Islam adalah agama rasmi, agama persekutuan rasmi dalam Malaysia. Jadi hari ni yang kes terbaru pula, di mana, di Jeram tak silap saya, di Selangor. Satu orang yang berpakaian selok pendek main masuk dalam surau, konon-kononnya nak bagi tahu kata azan subuh ni mengganggu penduduk. Ni aku nak habaq sikit kat hampa, kepada bukan Islam, terutamanya warga negara Malaysia. Tok nenek moyang hampa, tok nenek moyang hampa mai duduk di sini, boleh hormat, boleh dengar azan dari dulu lagi. Tapi mai kat hampa cucu-cucu, dia pula nak keluar tak elok lah. Pasal apa hampa hari ni boleh nak mempertikai juga, azan lah, iqamat lah, macam-macam apa nak pertikai ke, pasal apa? Macam ni lah aku nak beritahu ke hampa pada apa ni, kepada warga bukan Islam ni, yang warga negara Malaysia. Kalau rasa dalam Malaysia ni masalah, nak dengar azan tak boleh tidur lah, apalah, aku nak beritahu satu benda ya. Angkat kain, angkat bungkus kain apa semua, minta permohonan dengan dalam negara kita, pergi berambuh pergi balik negara asal apa. Pergi berambuh balik negara asal apa tu. Negara tok nenek moyang hampa hak asal tu, apa pergi berambuh pergi duduk sana. Aku rasa kalau puak-puak ni balik negara depa pun, puak-puak ni teruk juga ni. Dah duduk sini, orang bagi duduk elok, boleh mencapai keharmonian pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Tapi hari ni dah mula kurang ajar. Tapi hari ni dah mula biadab. Hari ni dah mula mempertikaikan satu persatu hak orang Islam. Apa cerita apa ni? Hampa nak apa sebenarnya hampa cerita ni? Orang Islam nak cerita orang Islam pergi hina agama lain, bangsa lain, aku tak dengar lagi dah. Susah nak dengar kes ni. Dan kalau kata orang Islam, orang Melayu sendiri menghina kaum-kaum agama lain, kita pun merasa marah. Sebab apa kita merasa marah? Sebab agama Islam tidak mengajak untuk menghina agama-agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu. Agama kami adalah agama kami. Nabi SAW tidak pernah mengajak untuk menghina agama-agama lain. Tetapi yang hari ni yang jadi berlaku dalam Malaysia hari ni, agama-agama lain cuba menggugat agama Islam sendiri, yang mana agama Islam adalah agama persekutuan dalam negara kita, agama rasmi.
Negara Malaysia adalah negara yang beramal dengan ikut agama Islam. Kena faham. Kalau tak mau, pergi berambus lah duduk negara lain. Singapura ada, pergi berambus. Lagi senang pok-pok ni berambus, lagi aman duduk dalam Malaysia ni semak. Kami dah cuba toleransi cukup banyak. Orang Melayu, orang Islam hari ni dah cukup toleransi cukup banyak. Kami tak bisa mengganggu upacara-upacara agama lain. Walaupun upacara-upacara agama lain sebelum PKP ni sampai memerlukan tutup jalan, berbagai-bagai macam, nak cerita bising jangan ceritalah. Kita bukan nak cakap pasal benda-benda bising, kita hormat. Itu hampa punya cara hampa nak amalkan agama hampa. Hampa punya sukalah hampa nak berarak tengah jalan ke, hampa nak buat apa tengah jalan ke, tu hampa punya pasal. Sebab apa? Itu agama hampa, kami hormat. Tutup jalan, kami pergi jalan lain. Tak pernah bising pun, tak pernah duk pergi mengamuk pun kat hampa. Tapi hampa ni cukup kuajak bila orang azan azan ni bukanlah ni. Dah beratus tahun dulu lagi dah, berabat-rabat dah. Dah ni hampa pandai-pandai no. Masuklah surau orang, dengan kurang hajak biadab, kan. Nak picek. Pembesar suara ni mengganggu tidur hampa. Aku ni tak boleh tengok lah ni. Dan saya pun minta hari ni menteri, pasal apa menteri perpaduan sengak macam bisu ni. Tolonglah kerajaan hari ni, kerajaan Islam. Kerajaan yang ada hari ni kerajaan Islam. Dah lah dengan masalah Covid tak habis lagi. Macam-macam isu-isu agama lagi. Tapi aku tengok tak ada pun satu tindak balas daripada kerajaan hari ni dengan tegas. Bercakaplah dengan tegas sikit menteri perpaduan. Buat keluarlah satu statement sikit. Kepada penghina-penghina agama, tidak kira mana-mana agama sekalipun yang menghina mana-mana agama, tangkaplah. Hang buat kerja apa ni menteri? Dapat gaji buta ya ke? Dah minta maaf saya cakap tuan-tuan. Sampai kita hari ni satu isu tak habis, satu isu timbul. Satu isu tak habis, satu isu timbul. Seolah-olah negara kita ni tak ada pemimpin lah langsung. Seolah negara kita ni tak ada langsung menteri-menteri yang ada peranan, mainkan peranan. Yang nak mainkan kita tengok isu-isu menteri bangang semua ni, tak kira, tak habis-habis. Nak kumpulkan kerusi masing-masing. Nak kumpulkan kuasa masing-masing dalam parlimen tu. Hari-hari kita tengok muak dah orang rakyat nak ni tengok. Perangai apa ni? Nama saya Islam Melayu tapi tak reti langsung nak membela agama. Bangsa ni bila hampa ada kuasa, ada pangkat. Masa hampa tak ada kuasa, hampa duduk tengah jalan. Bersepah tengah jalan. Buat program sana, buat program sini. Demonstrasi sana, demonstrasi sini. Tapi bila hampa ada kuasa, teluk di mana aku tak tahu. Pokok ni. Betul-betul buta kayu semua ni semua. Minta maaf tuan-tuan, saya hentam politik, tak kira mana politik pun tuan-tuan. Sebelum tak ada kuasa, pandai kita memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air kita. Pompa-pompa tipu orang Melayu. Kan? Apa kerakusan politik, kerakusan kuasa, kepentingan kuasa hampa masing-masing. Hampa gunakan agama, hampa gunakan bangsa, hampa gunakan isu tanah air. Tapi bila ada pangkat, dah dapat menteri, dah dapat kuasa, senyap, bisu, bangang lagi jadi. Letih dah kami pun rakyat nak bangkit, nak letih, nak lawan. Suara kami bukan berdengar sangat pun. Buat pilah program macam mana sekalipun. Mana-mana NGO buat pilah program apa pun, tetap benda yang sama berlaku. Sebab apa? Menteri tak ada function. Minta maaf ni, saya nak balas menteri semua ni. Menteri keluarkan satu statement. Buat keluar satu statement kenyataan bahawasanya negara ini adalah negara Islam. Tidak boleh menggugat agama Islam. Dan juga berpesan kepada orang-orang Islam tidak boleh menghina agama-agama lain. Buat keluar satu akta. Akta menghina agama ni. Tangkap tanpa dibicara. Jika ada akta macam ni, barulah puak-puak nak hina agama ni cukup takut. Tapi hari ni, bila dah tak ada undang-undang, ISA dimangsuhkan. Ni dah punca. Satu persatu kita tengok. Dengan isu apa?
menghina azan, buat apa, main-main dengan azan. Ni baru pula isu apa, konon-kononnya tidur dijeram di Selangor, tak silap saya lah. Seolah-olah tidur ni ganggu dengan azan subuh. Cukup kurang ajak lah ni. Saya tak tahu saya nak cakap lah. Tak maaf cakap lah. Saya nak tanya kepada puak-puak ni, hampa mau apa sebenarnya? Hampa mau apa? Hampa nak test market sangat ke? Hampa nak test, kita cakap ni bukan untuk berkauman kan? Tapi hampa ni dah lebih-lebih. Janganlah jual terlampau banyak. Jangan jual terlampau banyak. Sekali lagi kami beli, sekali lagi habis terus kot. Kami sabar lagi. Sebab kami tahu negara ni ada undang-undang dan peraturan. Tapi hampa janganlah hari ke demi hari nak cabak. Bila kita bercakap, sekali hampa kata kami ni bercakap hasutan kepala jadah apa dia. Cuma kami nak beritahu orang Melayu ni sabar dia ada tahap. Jangan terlampau lebih, jangan terlampau biadab. Dengan isu hina Allah, dengan isu guna kalimah, macam-macam isu yang ada hari ni, dengan isu bakat Quran. Dah terlampau had, dah terlampau dah lebih dah ni tuan-tuan. Cerita betul tuan, memang terlampau lebih dah sangat ni. Kan? Dah terlampau high dah, orang kata terlampau dah kemuncak senang-senangnya ni. Saya nak menyeru pada umat Islam dan orang Melayu kita terutamanya, bangkitlah. Pasal sensitif sikit dalam orang menghina agama ni. Pasal sensitif. Janganlah kita rasa mampu happy lah. Kalau hampa pakat-pakat rasa macam ni 20-30 tahun kita akan dijajah, kita akan merempat dalam tanah sendiri, di negara sendiri, tahu tak? Tolonglah bangkit wahai umat Islam. Tolonglah bangkit wahai umat Melayu. Beri desakan kepada kerajaan hari ni. Kerajaan yang buta, bisu, bangang ni. Saya tengok ni. Saya tak tahu saya nak cakap. Saya geram tuan-tuan. Isu, baca macam isu tapi tak ada keluar satu statement daripada menteri-menteri pun tentang isu penghinaan agama ni. Seolah isu penghinaan agama ni adalah isu yang tak penting lah. Isu terpinggir, isu tepi jalan lah. Aku nak beritahu tak ada isu yang lebih besar apabila orang menghina Nabi Muhammad SAW. Tak ada isu yang paling besar apabila orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada isu yang lebih besar adalah orang yang menghina agama Islam. Apa nak isu besar apa lagi? Adakah isu menghina agama, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Allah Subhanahu Wa Taala lebih kecil daripada isu berebut kerusi di parlimen? Tak faham lah apa. Bila kita buat tindakan undang, kita buat sendiri, mereka marah, mereka tangkap kita. Mereka kita bercakap lebih, mereka kata kita hasutan. Tapi bila kita tak bercakap, isu semakin hari semakin banyak. Orang semakin hari, puak-puak ni haram jadah ni, tak maaf cakap, mereka semakin hari semakin tekan kita sebagai umat Islam. Menghina kita sambil buat video, membakar Al-Quran. Apa ni sebenarnya? Nak apa sebenarnya ni? Kau memang ada perancangan. Saya tak mau sebut lah benda-benda yang tak betul ni. Kita pun tak mau. Orang Islam ni kita pun tak mau nak jadi masalah. Nak jadi isu-isu yang pelik-pelik. Nak berulang balik cerita-cerita 13 Mei semua. Kita tak mau. Kita nak hidup secara harmoni yang boleh hormat menghormati. Tetapi hari demi hari mereka cuba mencabar. Mereka cuba test market orang Melayu, orang Islam. Kenapa? Bila orang Melayu, orang Islam bangkit marah, jadi macam mana kepada abang-abang Food Panda kita, mereka kata tu dia orang Islam ni pengganas. Orang Islam ni macam-macam lah, resis lah, pengganas lah. Tapi hampa yang mulakan dulu, hampa yang cucu api. Bila api dah terbakar, susah cerita. Kalau tak mau api tu terbakar, jangan cucu api. Buatlah agama apa masing-masing. Kalau rasa ganggu sangat azan tu, jual rumah tu, pergi beli tempat lain. Ataupun pergi buat dalam kubur-kubur apa tu. Pergi buat rumah dekat kawasan perkuburan apa, senang. Tak dengar apa dah. Saya nak pesan sekali lagi, yang tu saya nak beritahu. Menteri, tolong buka mata Ustaz Menteri.
Jangan melaung-laungkan saja. Kami ni adalah apa? Parti memperjuangkan agama, parti yang memperjuangkan bangsa, parti yang memperjuangkan tanah air. Tetapi bila isu-isu yang melibatkan agama, bangsa dan tanah air, hampa bisu. Jangan cuba mempermainkan rakyat. Jangan cuba mempermainkan Islam. Jangan cuba mempermainkan bangsa Melayu ni. Setiap apa yang hampa buat, apabila hampa dah memerintah, pasti dan pasti di sini hampa mungkin takkan dijawab, tapi hampa akan menjawab di akhirat nanti. Ingat, menteri-menteri, kematian tu pasti. Setiap orang akan merasai kematian. Setiap hambanya akan dibalikkan kepada penciptanya. Hari ini hampa buat kerja dengan tidak amanah, hampa jawablah nanti di akhirat nanti. Hampa ingat apa senang? Hampa hidup dalam dunia, hampa boleh kau keuntungan. Projek-projek senang, tapi ingat, masuk dalam kubur hanya satu pakaian sahaja kamu. Tak kira kamu menteri kah, kamu siapa kah, kamu siapa sekalipun kamu, pasti dan pasti kain putih sahaja adalah pakaian kamu yang akan masuk dalam kubur. Harta kamu banyak mana, berbilion-bilion mana pun, tidak akan menemani kamu di dalam kubur nanti. Belum tentu harta itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Kemungkinan harta-harta yang kamu kumpulkan ini yang akan merosakkan kamu di akhirat nanti. Jadi itu sajalah tuan-tuan. Cakap banyak pun tak guna. Betul, saya setuju kalau hampa kata menteri semua kebanyakan bodoh ni, betul. Sebab apa saya kata saya setuju? Sebab dulu sebelum ada jawatan kuasa, bercakap cukup hebat. Buat demonstrasi tengah jalan, buat demonstrasi sana sini, konon-konon memperjuangkan agama, pergi buat report sana, report sini. Tapi bila dah ada pangkat dan kuasa, ni sangat bisu. Yang kita duk tengok dalam media sosial lah ni, yang kita duk tengok dalam berita-berita, berebut pangkat. Sana cakap sini, yang ni cakap nak jadi PM, yang ni nak jadi PM, yang tu nak jadi PM. Saya pun tak faham sebenarnya apa yang terjadi hari ni. Itu saja kerja mereka hari ni. Itu saja kerja menteri hari ni. Nak tentukan pangkat darjat mereka hari ni. Lepas tu muhung pula orang Islam, orang Melayu. Kalau kita tak ada kuasa politik, kita akan rosak. Kita umat Islam, rakyat, orang Melayu akan melingkup. Sebab kita perlukan kuasa politik. Ya, kita faham kuasa politik tu penting. Tapi hampa mempergunakan kuasa politik tu. Hampa mempergunakan agama Islam sebagai satu isu. Hampa mempergunakan bangsa Melayu ini. Supaya hampa tarik majoriti hampa menggunakan tanah air ini. Tapi bila hampa dah ada pangkat dan kuasa, hampa lupakan segala janji-janji hampa. Hampa lupakan segala perjuangan-perjuangan hampa yang dahulu. Ini yang kita marah. Kita tak kata politik ni tidak ada kepentingan. Kita tidak ada kata politik ni tak perlu. Tetapi memang perlu, tetapi kena ikut yang betul. Jangan jadi seorang pemimpin yang munafik. Berkata pandai berkata-kata, tapi tak pandai apabila dah dapat kuasa, tak pandai nak bertindak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya pesan kepada warga-warga negara Malaysia yang bukan beragama Islam. Kalau hampa nak duduk dalam Malaysia ni, ingat satu benda. Agama Islam adalah agama persekutuan rasmi dalam Malaysia. Ini saya beritahu sekali lagi. Kalau hampa rasa tak mau duduk, kalau hampa rasa agama Islam adalah mengganggu, gugat hampa, sila berambuih ke negara hampa asal. Pi berambuih negara mana pun, pi berambuih. Ini amaran kami. Ini amaran umat Islam. Jangan cuba-cuba nak memeyapi dengan kami. Ini amaran saya bagi kepada orang bukan Islam yang tak reti menghormati agama Islam. Hampa jangan cuba-cuba nak mainkan api. Kami umat Islam ada kesabaran. Tapi bila hilang kesabaran, jadi apa pun jadi. Jangan lebih-lebih. Hidup hormat menghormati antara satu sama lain. Kami menghormati agama hampa kena hormati agama kami. Jangan biadab dan kurang ajak.
Saya tak kisah lah, apa jadi pun jadi ya tuan-tuan, saya mak terang lah. Tapi saya tidak akan membiarkan agama saya dipermainkan. Di mana kata-kata Buya Hamka, jika kalau kalian merasa isu agama ni tidak apa-apa, lebih baik kalian pakai kain kafan, tutup selimut badan kamu. Kalau tidak merasa apa-apa bila saat agama kamu dihina, saat Nabi SAW kamu dihina, saat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu dihina, kamu tidak merasa apa-apa, maka lebih baiklah kamu kafan dengan selimutlah dengan kain kafan. Ingat sekali lagi lah, saya beritahu kepada orang bukan Islam, kami menghormati setiap agama kaum yang ada dalam Malaysia. Kamu juga perlu hormati agama Islam, adalah agama persekutuan dalam negara ini. Jika kamu tidak mahu, sila berambuih ke negara asal kamu, sila berambuih ke negara mana yang kamu nak duduk. Jangan duduk dalam Malaysia. Nak duduk dalam Malaysia, kena patuh undang-undang. Nak duduk dalam Malaysia, kena patuh perlembagaan. Dan juga pada menteri-menteri, tolong buat kerja kamu. Jangan tak habis-habis asyik-asyik nak bergaduh, nak mengukuhkan kuasa politik kamu sahaja. Tapi umat Islam hari ini ditindas, umat Islam dihina, kamu berdiam diri, seolah kamu bisu. Seolah kamu ni adalah orang OKU, orang kupaya. Tak dengar, mata tak nampak. Ingat, segala apa perbuatan kamu, apabila kamu diberi amanah, kamu tidak menjaga amanah kamu, maka kamu akan jawab di akhirat nanti, insya-Allah. Kain kamu juga sama seperti kain kami apabila kami mati. Kain kamu juga warna putih, sama juga seperti kami. Warna putih juga kami akan masuk ke dalam kubur. Ingat tu, wahai pemimpin. Ingat. Jadi insya-Allah saya sudahi dengan saya minta ampun, tak maaf. Saya minta ampun, tak maaf dengan apa perkataan-perkataan saya. Tapi ini kita kena bercakap dengan tegas dah. Kita tidak boleh berlembut lagi. Jadi satu peringatan dan satu amaran kepada semua orang, jangan membaingkan agama Islam, jangan menghina Nabi Muhammad SAW, jangan mencemarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bagi tahu dengan tegas, dengan amaran yang cukup keras. Ini saya beritahu tuan-tuan. Apa jadi ya. Tolong ingat benda ni. Kita tidak menghasut umat orang Melayu untuk berperang. Kita tidak menghasut. Kita hari ni menstabilkan lagi, mendamaikan lagi orang Islam yang cukup marah. Sebab kita tak mau dalam negara kita ni jadi benda-benda yang tak elok. Tapi jangan terlampau lebih-lebih. Itu saya beritahu. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahil hamd.